Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada hari ini kita sambung pelajaran kita pada hari Jumaat 28 Mei 2021 daripada pukul 7.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Jadi kalau kamu perhatikan dalam modul kamu ini, cikgu ada buat modul pada hari Rabu. Sebenarnya pada hari Rabu itu kita cuti perayaan Wesak kalau tak silap. Jadi kita tak jalankan kelas lah. Cumanya cikgu dah terbuat modul pada hari Rabu. Jadi pada hari ini kita terus skip je untuk hari Rabu tu. Nanti kamu buat modul kamu pada hari Rabu tu, buat saja, tak perlu hantar. Kamu terus pergi kepada hari Jumaat punya. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang ni sebelum cikgu mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak bacakan baki lagi 4 kad raya yang masih belum dibacakan lagi. Okey. Kad raya pada kawan kamu. Okey, yang pertama ini dia daripada Sophia. Okey, ini kad raya daripada Sophia. Cantik ya depan ni. Kita tengok dalam ucapan daripada Sophia ialah Assalamualaikum cikgu, saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu. Cikgu sangat baik dan suka menolong orang. Terima kasih Cikgu Farhan. Saya akan ingat semua itu. Bye. Okey, cikgu sangat baiklah. Apalah. Okey, terima kasih kepada Sophia. Kemudian Mak Zahir dan Batin, selamat hari raya cikgu. Okey, terima kasih Sophia banyak-banyak atas kad ucapan yang diberikan. Selamat hari raya juga kepada diri kamu. Okey, seterusnya kita baca kad raya yang kedua berwarna purple kat depan cikgu ni. Daripada Izzati. Okey, daripada Izzati. Okey, Izzati dia buat pantun kepada cikgu. Buat pantun, serangkap pantun. Okey, cikgu bacakanlah. Jambangan indah lagi berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Kad dikirim pengganti diri. Tanda ingatan tidak lupa di hati. Okey, terima kasih kepada Izzati atas pantun raya yang telah diberikan. Cikgu sangat-sangat menghargai apa yang kamu buat. Okey, seterusnya pergi pada kad raya yang ketiga. Okey, kad raya yang ketiga. Selamat Hari Raya. Cantik penggunaan warna di hadapan kad raya ni. Okey, ini daripada Aina Damia. Okey, Aina Damia kepada Cikgu Farhan. Ucapannya ialah, kepada Cikgu Farhan, saya nak berterima kasih sangat-sangat untuk ajar kami semua. Kerana mengajar kami semua kot ayat tu. Okey, jadi selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Zahir dan Batin. Okey, selamat Hari Raya kepada Nur Aina Damia, Mak Zahir dan Batin juga. Okey, terima kasih kerana cikgu ajar. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya yang terakhir, kad yang terakhir, kad yang keempat. Okey, kita tengok ini daripada Hashlina. Okey, Hashlina N bagi kepada cikgu. Cikgu Farhan, cikgu yang baik. Saya suka belajar dengan Cikgu Farhan. Terima kasih kepada Hashlina N kerana menghantar kad raya kepada cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan banyak-banyak. Okey. Okey, seterusnya habis dah berkaitan dengan kad raya yang kamu hantar. Hanya ada 14 orang sahaja yang menghantar kerja untuk cikgu bagi kepada kamu supaya buat kad raya dan hantar kepada cikgu. Yang lain-lain cikgu tak tahu kad raya dia di mana. Mungkin ada yang belum siap dan sebagainya kan. Jadi cikgu baca yang sudah hantar dan sudah siap sahaja. Okey, baik, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan buku teks kamu. Okey, keluarkan buku teks kamu sekarang di hadapan. Okey, baik, sekarang kamu buka muka surat 52 sekarang. Okey, bagi muka surat 51 ni sebenarnya cikgu nak buat pada hari Rabu yang lepas, tetapi disebabkan kita cuti Wesak, jadi cikgu ingat cikgu skip saja. Sebab ini lebih kurang sama juga tema yang ni. Jadi tak ada apa masalah sangat, iaitu menulis. Jadi kita pergi kepada muka surat 52 terus. Ya, muka surat 51 tu nanti kamu baca sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kemahiran pada hari ini iaitu berkaitan dengan seni bahasa. Bagi tahun 3 kita masih lagi dalam seni bahasa iaitu pantun. Okey, jadi dekat sini aktiviti, kalau kamu tengok buku teks di bahagian bawah itu, dia suruh mengenal pasti format penulisan pantun. Okey, format penulisan pantun mestilah terdiri daripada 4 baris. Okey, dia ada satu rangkap pantun, lepas tu ada 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini dah cikgu terangkan pada pelajaran kita yang sebelum ni berkaitan dengan pantun. Tetapi sebelum kita masuk tentang format penulisan pantun ini,
lebih baik kita tengok dulu apa isi penting yang cuba disampaikan dalam cerita ataupun pantun yang diberikan. Okey, tengok tajuk dia iaitu jagalah kesihatan diri. Jadi cikgu baca semua pantun ini, kita tengok apa yang cuba disampaikan. Okey, dari kukup pergi ke banting, bawa ragi di dalam raga, tidur cukup sangatlah penting, bangun pagi lebih bertenaga. Okey, untuk kita semua, untuk kamu murid dan sebagainya dalam fasa pembesaran, kamu haruslah mempunyai tidur yang cukup. Kalau kamu tidak cukup tidur, kamu akan boleh menyebabkan diri kamu kurang tenaga pada keesokan harinya. Sebab itulah kita kena tidur dengan cukup supaya ianya dapat membantu kita lebih fokus dan cergas pada hari berikutnya. Kalau kamu tak cukup tidur, maka di kelas kamu mungkin mengantuk dan sebagainya, kamu tak boleh melakukan aktiviti secara maksimum dan sebagainya. Itu kesan daripada mengantuk. Bagi orang dewasa, kalau mengantuk ni bahayalah. Kalau memandu kereta boleh menyebabkan kemalangan. Itu kesan yang buruk lah. Okey, seterusnya kita pergi pada rangkap yang kedua pantun di situ. 2 daun palas dianyam jemari, rendang dimasak berkuah santan, 6 gelas air sehari, minumlah banyak demi kesihatan. Okey, kat sini dia suruh minum 6 gelas air sehari. Untuk kamu lah, untuk saiz kanak-kanak. Tapi untuk orang dewasa digalakkan untuk minum 8 gelas sehari. Bukan air manis ini adalah air masak. Betapa banyak air masak yang perlu kita minum. Salah satunya adalah untuk tujuan kita punya pencernaan, kita punya inilah berdarah dan sebagainya. Orang yang selalu ataupun kuat minum air masak ni, insya-Allah kebiasaan ni dia punya kulit dia akan lebih bersih dan putih lah, akan lebih gebu. Sebab dia punya aliran darah dia akan lebih lancar. Siapa yang kuat minum air ni lah. Tapi pastikan kamu minum air tidak lebih berlebihan. Kalau kamu minum air berlebihan, ia boleh menyebabkan kamu punya fungsi buah pinggang tu melebihi had. Dia boleh cepat rosak. Jadi minum beragak-agak lah. Jangan minum terlalu sikit, jangan minum terlalu banyak. Itu antara kesan kesihatan kalau kita minum air dengan cukupnya. Okey, baik. Seterusnya bagi rangkap yang ketiga. Okey, kita tengok rangkap yang ketiga. Terbang ligat si anak kumbang, terpikat warna putih melati. Makanan berkhasiat lagi seimbang, tubuh sempurna, cegah obesiti. Maksudnya kita kena makan makanan yang seimbang. Sebelum ni kita dah belajar piramid makanan. Yang pertama sekali, bahagian bawah kita kena cukup karbohidrat lah. Nasi, beras, roti dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah dari sudut yang gambar tu lupa pula je. Dua, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, kita kena banyak makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga ialah sumber protein, daging, telur, tenusu, kacang dan sebagainya. Dan akhir sekali yang paling sikit kita kena makan ialah gula, benda-benda yang manis, benda-benda yang berlemak, benda yang berminyak dan sebagainya. Itu paling kurang kita kena makan. Okey, seterusnya bagi rangkap yang keempat, kita pergi kepada rangkap keempat pantun ini. Okey, enak rambutan semanis gula, berbuah lebat di batu pahat. Dapatkan rawatan secara berkala, hidup hebat terjamin sihat. Ini yang paling kurang sekali orang buat, iaitu mendapatkan rawatan secara berkala. Kadang-kadang kita ni tak sakit pun kita kena cek. Macam cikgu dah dewasa, cikgu antara orang dewasa, orang tua dia lebih bahayalah, lebih berisiko. Jadi kalau boleh setiap tahun pergi buat rawatan ataupun pergi buat pemeriksaan kesihatan. Itu yang lebih baik supaya kita tahu akan masalah dalam tubuh badan kita. Okey. Jadi sekarang ni habislah tentang cikgu terangkan berkaitan dengan isi penting dalam pantun itu. Jadi sekarang ni ialah kita nak tengok format penulisan pantun. Okey. Format penulisan pantun ni macam cikgu cakap lah, dalam ni dia tak ada apa sangat. Semuanya kita kena tahu macam mana kita nak mengintonasikan pantun tersebut. Sebelum ni kita dah belajar. Kemudian yang kedua, apabila kita membuat pantun, ini pantun biasanya dia 4 kerat. Okey, kita panggil, kalau bahasa kita panggil pantun 4 kerat, pantun 2 kerat. Okey, yang ini adalah pantun 4 kerat. Bila pantun 4 kerat, pastikan ia mempunyai 4 baris. Okey, ayat yang pertama baris ke atas, kedua, ketiga dan juga keempat. Jangan ayat itu terlampau panjang ataupun jangan ayat itu terlampau pendek sangat. Pastikan dia sedang-sedang eloklah, antara 5 ataupun 4 perkataan sahaja. Kalau lebih daripada itu, pantun itu menjadi tidak gramatis ataupun tidak sesuai untuk kita mengucapkan. Kalau kamu tengok dekat baris semua tu, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, semua rangkap 1, 2, 3, 4. Kamu kira dekat perkataan yang ada kat situ, kebiasaannya ada 4 ataupun paling maksimum 5 saja. Okey, perkataan yang ada, supaya
intonasi pantun itu tidak lari. Kalau terlampau banyak sangat perkataan di dalam satu baris, ia jadi tak sedap lah pantun tu. Kita baca pun jadi macam tak kena. Okay? Jadi pastikan format itu kita tahulah. Kalau cikgu baca kamu punya format penulisan pantun untuk kad ucapan raya tu memang okey lah. Cikgu tak pasti sama ada kamu buat sendiri ataupun kamu copy daripada orang lain. Tapi bagi cikgu baca, cikgu suka. Cikgu suka pantun yang dibagi oleh cikgu untuk ucapan kad raya itulah. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja. Okay, sampai di sini je habis dah. Tak ada apa yang perlu sebab kita dah belajar tentang pantun ni. Cikgu rasa 4 kali termasuk yang ni dah 4 kali kita pernah belajar di sekolah dan sebagainya. Cikgu tak nak ulas panjang. Kemudian cikgu mungkin cakap laju sebab cikgu nak cepatkan video ni. Cikgu tak nak video ni terlampau lama supaya apa yang cikgu nak sampaikan tu berkesan. Maksudnya walaupun cikgu cakap laju, video ni pendek, tapi semua apa poin penting yang cikgu dah cakap, cikgu telah cakap. Okey. Jadi cikgu minta maaf kalau siapa-siapa yang mungkin dia tak berapa nak ni sangat. Kalau kat YouTube ni kamu boleh perlahankan video ni. Kamu perlahankan sikit lah. Kalau kamu rasa cikgu Farhan ni cakap laju sangat ni, tak berapa nak faham sangat, kamu boleh perlahankan dekat bahagian speed tu, belah kanan atas tu. Kalau kat YouTube kamu klik kat situ, nanti ada dekat bahagian setting kot, speed tu kamu boleh sama ada lajukan video ni ataupun slowkan. Kamu buat je macam tu. Kalau kamu rasa apa yang cikgu cakap ni laju sangat, kalau kamu rasa apa yang cikgu cakap ni perlahan sangat, kamu boleh lajukan video ni. Okey. Baik, seterusnya kita buka kamu punya modul pembelajaran yang telah cikgu berikan. Okey, kamu terus buka pada hari Jumaat. Hari Rabu kita skip saja. Okey, kita tengok bahagian muka surat 17. Okey, kita tengok muka surat 17 iaitu pantun, berkaitan dengan pantun. Bahagian atas itu, lengkapkan pantun nasihat, kemudian lafazkan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang betul. Jadi sebelum ni kita dah belajar berkaitan macam mana kita nak tahu pantun ni di mana hujung dia akan sama. Okey, baris dia, hujung dia akan sama. Kalau macam yang nombor 1 tu, mertajam, ayat baris yang pertama mertajam, baris yang kedua kenduri. Jadi kamu cari yang jawapan dekat atas, kat belakang ni mesti ada jam, mesti ada ri kat belakang dia. Okey. Benda ni cikgu dah terangkan kepada kamu, insya-Allah kamu boleh jawab. Kemudian berkaitan dengan intonasi ataupun sebutan ni kamu baca dah sendiri di rumah. Kamu tak perlu rakam untuk hantar ke cikgu, tak payah sebab cikgu dah pernah dengar kamu punya bacaan. Jadi cikgu rasa tak ada masalah lah. Kamu baca sendiri sahaja. Okey. Nanti naik sekolah insya-Allah kita akan cikgu akan dengar lagi kamu punya bacaan. Okey, seterusnya dekat bawah itu sebenarnya tak ada kena-mengena. Okey, kat bawah tu bahagian C tu tak ada kena-mengena sebab sepatutnya kita masuk seni bahasa pantun. Tapi sebabkan oleh kerana muka surat ni cikgu ambil daripada buku latihan, jadi kat bawah tu dia dah ada siap-siap, tak boleh nak buang lah. Jadi kalau kamu rasa kamu nak jawab, kamu jawab je lah. Tapi lebih baik kamu jawab lah sebab benda ni senang je. Syadi menjual durian apa? Okey, sangat senang. Kamu jawab sendirilah kat bahagian bawah itu. Okey, seterusnya muka surat 18. Okey, lengkapkan pantun di bawah, kemudian lafazkan dengan intonasi yang betul. Jadi dia bagi perkataan di bahagian atas, kamu jawablah. Kamu isilah ruangan jawapan itu dengan perkataan yang sesuai, kemudian kamu bacalah sendiri dengan intonasi pantun. Jadi sampai di sini sahaja untuk sesi PDPR kita pada minggu ini. Dan ini adalah merupakan minggu terakhir lah kalau mengikut daripada takwim asal sekarang ni. Ini adalah minggu terakhir. Kemudian kita akan bercuti 2 minggu. Kemudian kita akan sekolah semula pada hari Isnin. Tetapi kita tak pasti sama ada kes COVID ini diteruk ataupun tidak. Jadi sebarang kemungkinan nanti cikgu akan maklumkan lah sama ada kita akan teruskan sesi PDPR ni, sama ada kamu masih memerlukan modul ataupun tidak. Sebenarnya kalau dengan cikgu sendiri, kalau cikgu jujur cikgu katakan sebenarnya modul ni kalau kita tak guna pun tidak menjadi masalah. Okay? Sebab kita sebenarnya masih ada buku jilid 1 ni banyak yang belum kita habiskan lagi. Okay, kita boleh buat kat sini. Kalau katakan cikgu tak sempat ataupun nanti bila naik sekolah nanti kamu tak sempat ambil dan sebagainya, lebih baik kita gunakan buku jilid 1 ni bagi habis. Lepas tu kita akan belajar macam ni lah dari penggunaan YouTube ini. Okay? Jadi cikgu ingat sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like video ni dan juga subscribe channel ni kalau yang belum subscribe.
Cikgu minta maaf sepanjang tempoh PDPR kita ni. Kalau ada cikgu melakukan kesilapan, ada cikgu terkasar bahasa dan sebagainya, cikgu minta maaf kepada kamu dan harap kamu maafkanlah semua kesalahan yang pernah terasa hati ke dengan apa yang cikgu cakap. Kamu maafkan cikgu, okey? Hidup kita ni kena saling maaf memaafi. Untuk kamu, cikgu sentiasa maafkan kamu walaupun apa kesilapan kamu masih murid, kamu masih dalam proses pembelajaran dalam hidup. Cikgu akan sentiasa maafkan kamu, okey? Kamu jangan risau. Mungkin kesalahan kamu tu, mungkin kamu pernah sakitkan hati ke cikgu ke apa ke, selalu cikgu akan lupakan, okey? Jangan risau. Okey, cikgu ingat sampai di sini saja. Kita akan jumpa pada sesi pengajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.